Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau the day bersama dengan Atuk hari ini. Sabar itu seumpama menanam sepohon pohon. Menanam sepohon pokok. Itulah sabar. Sabar. Hari ini lewat juga. Ada kerja sikit, ada hal sikit, biasalah. Tapi insyaAllah dan Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan teruskan dan kita akan berusaha untuk mencari waktu sedikit. Walaupun singkat hari ini kerana sekejap lagi kita akan pergi solat Jumaat. Hari Jumaat. Barakah. Barakah. Jadi, bual bicara kita hari ini bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak kerana masih lagi sudi bersama dengan Atuk. Dan mungkin ada yang menunggu. Terima kasih. Terima kasih. Club the Day bersama dengan Atuk hari ini. Sema pagi hari ini. Sabar itu perlu ditanam. Sabar itu perlu ditanam. Dia tak tumbuh sendiri. Tak tumbuh sendiri. Kalau tumbuh sendiri itu lalang. Kalau nak biar pokok itu berhasil, mesti ditanam. Ya, Nur Liza, Puan Liza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Salam sedekah Jumaat. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih kerana setia sudi. Masih lagi nak dengar sepatah dua kata bual bicara bersama dengan Atuk hari ini. Sabar itu perlu ditanam. Tahu pun. Perlu ditanam. Sabar itu perlu ditanam. Sabar tidak akan datangkan sendiri. Dan biasanya yang merisaukan kita bukan sabar yang datang, syaitan yang datang. Allahu Akbar. Tanda-tanda syaitan yang datang, marah, tak tutup pasal. Marah saja, hilang sabar, syaitan datang. Jadi kita tanam sabar itu dalam jiwa kita. Kita mesti dipupuk, mesti disemai, mesti dibaja, mesti disiram. Sabar itu. Pokok itu, sebuah pokok mesti disiram, dibaja. Ditanam di tanah yang baik. Tanah yang baik. Ya, Assalamualaikum Ina. Apa khabar Ina? Apa khabar? Atuk doakan semua sehat. Jangan jadikan diri kita kurang sabar. Benar sekali. Apa lagi tidak sabar? Neliza kata kurang sabar pun tak boleh dah. Ini tidak sabar. Tidak sabar. Jadi kita sebagai seorang insan yang bermula dalam benih yang baik. Benih yang baik. Uwais. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam bro. Bro. Selamat pagi. Perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Alhamdulillah tu. Sehat ke? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. You wise. You wise. Cantik nama tu. You wise. Your wise ke? You wise. Kau the day kita hari ini. Sabar itu perlu ditanam. Hindun, apa khabar Don? Assalamualaikum dan salam Jumaat tu. Ya, serta Waalaikumsalam. Sahabat syurga, amin. Semua maafkan saya tengah kerja. Silakan kerja. Silakan. Doakan sebagai satu ibadah. Terima kasih banyak. Hujan kau pasti tumbuh tu. Hui, dah panas dah. Panas dah. Ya, perindu. Apa khabar perindu kita? Quote of the day kita hari ini ialah sabar itu perlu ditanam. Sabar itu perlu ditanam. Perlu dipupuk. Bukan saja tanam dan tinggal. 3T. Tanam. Tanam, tinggal, tuai. Tanam, tinggal, tuai. Tak jadi sabar macam tu. Alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Mesti disuburkan. Disuburkan. Lihatlah selai daun. Selai daun mula-mula dia hanya mengeluarkan tunas saja. Kecil je tunas. Kemudian dia akan membesar, daun tu akan melebar. Daun itu lebar ataupun tidak, dia berdasarkan kepada baja, berdasarkan kepada air yang cukup. Dan cahaya. Baja, air, cahaya. 3 ini kena cukup, baru daun pokok itu melebar. Lama kelamaan daun akan jadi kekuningan, tua usianya. Kemudian layu, kemudian gugur. Gugur, tanam, tinggal, tuai. Pandai pun kau. Amin. Terima kasih Pak Ji. Pak Ji. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah selai daun. Dan tidak akan gugur selai daun tanpa izin daripada Allah. Tidak akan gugur selai daun tanpa pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Selai daun bro, atas dunia ni berapa trilion daun. Semuanya atas izin Allah. Begitu juga kita.
Kita dilahirkan atas izin Allah. Asalnya kita ni roh. Asal kita roh. Roh di langit. Asal roh. Kemudian Allah memasukkan roh itu setelah berumur 4 bulan dalam rahim ibu. 4 bulan masuk roh. Bila masuk dengan roh, maka masuklah sekali. Roh dimasukkan dan umur 4 bulan sudah ditentukan. Dari segi rezekinya, siapa bini, siapa suami, semua ditentukan. Semua ditentukan. Tapi kita bersyukur. Sebab Alhamdulillah, ya Allah, kami bersyukur kerana kami dimasukkan dalam rahim muslimah. Rahim muslimah. Allahu Akbar. Kita ni kalau masuk dalam rahim orang Jepun tak tahulah kita ni jadi macam mana ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi kita sebelah kaki dah ada dalam syurga. Sebelah kaki lagi nak masuk dalam syurga. Tak jauh dah. Tak jauh dah. Jadi kita dilahirkan dalam rahim. Rahim ni apa? Sayang. Kita dilahirkan dalam ruang lingkup rahim. Rahim ni penyayang. Kita bermula dalam tempat yang baik, tempat cantik, tempat suci, tempat yang hebat, iaitu sayang. Rahim ni sayang. Sayang rahim ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayang dan pemurah. Pemurah dan penyayang. Penurah dan penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita lahir dalam rahim. Rahim muslimah lagi. Ibu muslimah. Syukurlah. Alhamdulillah. Jadi apabila sabar itu, umpama sepohon pokok perlu ditanam, perlu disiram, perlu dibaja, perlukan cahaya. So macam mana nak buat tu? Inilah. Salam Tok. Alhamdulillah Tok Wan. Ya Wan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau berada bersama dengan tu. Kita dilahirkan dalam rahim, dalam kesayangan. Kita bermula dengan cantik. Tapi kenapa tu? Ada orang membenci, ada orang tak sayang, ada orang degil, ada orang, sedangkan lahir dalam rahim yang sayang. Inilah yang merisaukan kita. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat tu? Jadi kalau pokok kita boleh baja. Kita boleh baja, kita boleh semai, cahaya matahari, semua kita boleh buat. Tapi kalau kita macam mana tu? Supaya kita dibaja, disemai. Yang pertama sekali, penting sekali ialah solat. Solat tu ialah umpama oksigen, pokok, tanah. Solat itu penting kepada kita. Tak solat habislah. Habis nampak je pokok tu segar, tapi tak ada buahnya, tak ada hasilnya, tak ada apa. Jadi kita juga begitu. Mesti solat. Kemudian kena ada zikir-zikirnya. Baca-baca air-air itu zikir-zikirnya. Kena ada solatnya, kena ada baca Qurannya, kena ada selawatnya. Kena kurangkan dosa. Dosa-dosa ni umpama ulat-ulat kepada pokok. Dosa-dosa ni umpama unggas kepada pokok. Dosa-dosa ni umpama benda-benda yang boleh merosakkan pokok. Itulah dosa. Dosa. Ya, salam Tok. Ya, Marlboro. Salam Tok dari Pasir Gudang. Wah, Tokku Pasir Gudang. Popular Tokku kita, Ustaz Pasir Gudang. Salam Tok dari Pasir Gudang. Ya, Marlboro. Waalaikumsalam. Faridah, apa khabar? Assalamualaikum Tok. Salam Jumaat yang barakah. Amin. Terima kasih banyak semua kerana sudi bersama dengan Tok dalam masa yang sekejap ini. Dah lewat hari ni. Tak apalah. Lewat pun kita mula juga. Biar lambat asalkan selamat. Better late than never. Biar lambat asalkan tak buat. Wah, itulah prinsip Atuk. Senang je. Walaupun tak dapat semua, jangan kita hilangkan semua. Walaupun kita tak dapat banyak, biarlah kita dapat sedikit. Itulah yang penting kepada kita. Sabar adalah seperti menanam sepohon pokok. Kita kena semai. Sabar itu boleh kuat, boleh hadir, boleh kekal dalam hati kita bila kita menjadi orang yang beriman. Sabar menjadi orang beriman. Kita lihat bagaimana seorang sahabat Rasulullah dalam satu peperangan. Dia ni hebat satu peperangan. Melawan musuh. Akhir sekali dilihat oleh sahabat, dia mati dalam peperangan itu, terbunuh. Apabila sahabat pergi beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan telah mati syahid, ya Rasulullah. Mati syahid. Rasulullah pergi tengok. Rasulullah kata tidak, dia tidak mati syahid. Dia masuk neraka. Jadi sahabat terkejut. Macam mana Rasulullah, orang yang berperang di jalan Allah, berperang sehingga dia mati. Rasulullah kata dia mati masuk neraka. Rasulullah kata sebenarnya memang dia berperang habis-habisan melawan musuh. Tapi apabila dia kena satu tikaman, dia terkena satu pedang, satu tikaman di badan dia, dia tak tahan dengan sakit itu, maka dia bunuh diri dia sendiri.
Yang bunuh diri sendiri itulah dia masuk neraka. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Jadi Rasulullah kata dia masuk neraka kerana dia bunuh diri sendiri, tak tahan dengan sakit yang dia alami. Itulah yang penting, kita mesti sabar. Bila diuji dengan sakit, kita kena sabar. Bila diuji dengan perangai suami, diuji dengan perangai, ingat, bila perangai suami kita tak baik, fikirkan Firaun lagi teruk, lagi jahat daripada suami kita. Jadi hormatilah. Asiah menghormati suami sehingga Firaun membunuh isterinya dan Asiah masuk syurga. 4 wanita syurga, di antaranya lah Asiah. Jadi kalau anda nak masuk syurga, suami anda jahat, jangan minta cerai. Apalagi suami anda kahwin lain, jangan minta cerai. Sebab anda kahwin kenapa? Ini orang tua wanita tak faham. Kenapa dia kahwin? Tak, saya kahwin sebab saya nak ada tempat bergantung. Sebab saya kahwin, saya nak cari orang yang... itu dunia semua. Saya kahwin kerana saya nak masuk syurga. Itu yang penting. Ingat tu. Kahwin kerana nak masuk syurga. Nak masuk syurga. Bukan soal dunia ni. Ni tak. Kenapa kau kahwin? Aku kahwin sebab aku nak cari lelaki yang bertanggungjawab. Allahu Akbar. Semua itu tipu daya dunia. Ramai wanita yang kena tipu daya dunia. Sebab itu aurat tak tutup. Sebab apa? Dia nak cari suami je di dunia. Tidak. Yang pentingnya ialah saya nikah, saya kahwin dengan si fulan itu. Saya tawakal tu Allah. Saya berharap dia boleh membimbing saya dan membawa saya ke syurga. Saya nak syurga Allah. Itu yang penting. Itu. Dan bila kita nekat nak syurga Allah, suami kita jahat pun kita tak kisah. Sebab dosa suami, isteri tak tanggung. Isteri tanggung. Allah kata, ya lelaki, ya suami, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Dia kata kepada suami, dia tak kata kepada isteri. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Apa saja kejahatan dibuat oleh suami, isteri tak tanggung. Isteri tak tanggung. Jadi senang isteri nak masuk syurga. Dia jahat, dia punya pasal. Dia nak kahwin lain, dia punya pasal. Ini dia nak kahwin lain. Sah dah dia kahwin lain. Tak kira lah di Thailand ke, di Indonesia ke, di Singapura ke, di London ke, whatever lah. Dia sah, dia kahwin dengan sah. So you redha dan terima. Sebab kenapa kau tak marah? Aku nak syurga. Aku nak syurga. Itu yang penting. Waalaikumsalam. Ya malbaro. Janganlah melakukan perbuatan fasik walaupun perbuatan fasik itu kecil di mata kita. Amin. Wan. Benar sekali. Cantik jual nasi lemak. RM1 pun FYP tu. Itu dunia semua. Dunia. Dunia. Jadi itulah kita bagi wanita. Nasiblah kalau tak dapat suami yang baik. Dapat suami yang terbaik. Itu ujian. Ujian. Tak ramai orang yang mendapat suami yang tak baik. Betul tak? Atas dunia ni, majoriti suami baik. Suami berjurus. Dan ada sedikit yang tak baik. Bila yang tak baik, kalau kau dapat suami yang tak baik, kau bersyukurlah. Kerana kau ada harapan. Cepat masuk syurga. Cepat masuk syurga. Tapi bagi suami, kalau kau dapat isteri yang menyebabkan kau jadi dayus, menyebabkan kau masuk neraka. Sebab itu cerai. Terletak pada suami, bukan pada isteri. Sebab isteri walaupun sedih, walaupun macam isteri Firaun, Asiah itu dia buat, dia seksa macam mana pun, dia sabar. Akhir sekali dia masuk syurga. Jadi sebab itu, tapi bagi lelaki, dapat wanita yang tak dengar kata, malas solat, tak dengar kata, buka aurat, pakai seluar ketat, jin, bergenepo ke sana ke semiri. Kalau dah tak tahan dah ni, maka kau tinggalkan dia, ceraikan dia. Sebab kau tak nak menanggung apa yang dia lakukan. Sebab suami yang menanggung, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Tapi bagi wanita, jangan. Ya Yuzar, salam Ustaz. Kalau dia kejam dan mendera kita biarkanlah je lah. Biarkan. Maksud biarkan di situ, kita ada pejabat agama. Kena lapor kepada pejabat agama. Kejam macam mana? Adakah dia nak bunuh? Firaun bunuh Firaun, bunuh Asiah. Tak, Asiah itu masuk syurga. Ketaatan dia itu dia boleh syurga. Sebab kau kena ingat, Asiah ini ialah ibu angkat kepada Nabi Musa. Asiah ni ibu angkat kepada Nabi Musa. Anak angkat dia ialah Nabi Musa. Kejam macam mana, dera macam mana pun, kita lagi wanita itu patuh kepada suami dia, insya-Allah syurga sedang menanti. So apa kita takut? Yang kita nak ialah syurga.
Ya kita nak ya suka. Tapi kalau tak tahan sangat, jangan minta cerai dengan dia. Pergi jumpa majlis agama. Saya sudah diperlakukan begini. Ini surat doktor, saya dilakukan begini. Maka apa nasihat daripada Tuan Kadi? Kalau Tuan Kadi kata, okey kita masuk mahkamah, kita buat fasa. Okey, you ikut. Nasihat. Bukan you minta. Bukan you minta, you tak minta. Tapi katakan, oh you sabarkanlah. Sebab jahat dia ni sekejap je ni. Mungkin lepas ni okey. Okey, you balik. Dan you balik, you layan suami dengan baik. Walaupun dia buat macam mana, you layan dengan baik. Layan dengan baik. Ini tidak. Suami buat itu hal sikit, you dah melawan balik. You melawan. Bila you kena pukul, you kata, suami ni garang dengan dia. Seperangai isteri melawan dengan suami tu apa? Itu contoh. Ya, Salbiah. Assalamualaikum tu. Selamat pagi hadir. Sehingga Haji Mat. Terima kasih Salbiah. Terima kasih. Seburuk-buruk panggil suami. Kalau tidak sejahat Fir'aun, terima je lah. Tahan. Nak tahan nafsu makan. Macam mana tu? Nak tahan nafsu makan. Kau puasa je lah. Marlboro. Puasa. Isteri lebih taat pada ibunya dari suaminya. Tak boleh. Wanita, apabila dia sebelum kahwin, dia mesti taat kepada kedua bapa. Apabila dia sudah kahwin, dia kena taat kepada suami. Kalau suami kata kau tak boleh balik rumah mak kau, tak boleh. Kalau kau balik haram. Tapi bagi suami, apabila dia belum kahwin, dia taat ke ibu bapa. Apabila dia kahwin, dia taat kepada ibu bapa. Itu kan macam tu. Macam tu. Jangan. Isteri yang taat kepada ibu bapa satu kesilapan yang besar. Maksud taat di situ ialah taat dari segi hukum yang tidak melanggar hukum syarak. Hukum syarak. Taat di situ. Taat tu ialah selagi suami tidak melarang melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar. Kalau dah melarang perkara mungkar, kalau bulldoze je lah. Pergi pejabat agama lah. Kita ada undang-undang majlis agama. Jadi sabar itu penting. Perlu ditanam. Sebab itu kenapa kau nikah? Kerana aku nak masuk syurga. Itu yang penting. Ni ramai wanita tak faham kenapa dia nikah. Tak faham. Kenapa kau nikah? Oh, aku nak lelaki yang boleh membimbingku, melindungiku. Allahu Akbar. Allah lah. Allah Maha Besar. Allah yang membimbing kita. Isteri boleh taat pada ibunya dari suaminya. Tak boleh. Satu kesilapan besar. Apabila isteri keluar rumah tanpa izin suami, maka dia dilaknat oleh malaikat. Berat bro. Berat ya amat. Berat, jangan main. Kau Day hari ini. Sema pagi hari ini. Tajuk kita hari ini ialah sabar itu seperti tanam sepohon pokok. Marlboro, kahwin hukum. Kena tahu tu. Hukum kahwin. Ya, kena tahu. Sebab itu dia ada taklik. Taklik. Selepas akad nikah itu dia ada baca taklik. Taklik ini ialah perakuan. Perakuan. Ya, come on. Assalam tu. Waalaikumsalam dan sahabat duha. Cerah dari Marymount, Singapura. Alhamdulillah. Singapura hebat sama. Sema pagi hari ini. Tajuk kita hari ini ialah sabar itu seperti tanam sepohon pokok. Mesti disiram. Mesti diberi cahaya yang cukup. Mesti dibaja. Dan mesti dibuang daripada ulat-ulat. Unggas. Mesti dibuang. Kalau tak dibuang, maka matilah sabar itu. Sabar itu sebuah pohon pokok. Umpamanya begitu. Begitu juga dalam soal sabar diri kita. Bagaimana nak sabar? Banyakkan solat. Banyakkan baca Quran. Banyakkan zikir. Banyakkan selawat. Banyak bersedekah. Dan banyak-banyak beristighfar. Beristighfar. Mesti lakukan. Itu semua adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk memastikan pokok sabar yang ada dalam jiwa kita. Jiwa kita kuat. Ya, jangan lupa subscribe YouTube Atuk Haji Mat Atuk TV. Haji Mat Atuk TV. Atuk dah upload dah banyak dah. Siapa yang terlepas tu bolehlah tonton bila masa-masa free. Lepas ni Atuk pun akan upload yang ni juga. Kau Day kita sembang-sembang hari ni, InsyaAllah terima kasih banyak. Sembang hari ini ialah sabar itu umpama tanam sepohon pokok. Jadi kita kena sabar. Sabar juga kena sabar. Jangan kata, oi, aku dah hilang sabar. Jangan hilang sabar. Sabar ni bila masa kita kena sabar? Bila ditipu kedugaan. Ya Wan, orang laki-laki kena kuat sabar. Jadi carilah ilmu agama untuk bekalan sebagai pemimpin. Amin. Ilmu kena cari. Wanita pun kena cari. Supaya bila nak sabarnya,
semasa susah. Bila nak sabarnya? Semasa kena marah. Bila nak sabarnya? Semasa terima ujian daripada Allah. Bila nak sabarnya? Semasa tak ada duit. Bila nak sabarnya? Semasa kena marah. Itulah masa kena sabar. Nak nangis lah. Biasalah tu. Ya Rizal, Assalamualaikum tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, ya. Waalaikumsalam Rizal, apa khabar? Apa khabar? Jangan lupa solat Jumaat hari ini para lelaki. Pada Rimbau. Assalamualaikum tu. Meriah pagi ini. Meriah sama. Meriah sama. Jangan lupa solat Jumaat. Salam Jumaat pada semua. Amin. Rizal, terima kasih. Sabar. Sabar. Siapa yang sudah sabar hari ini? Tok, saya pagi ni kalau saya tak sabar, saya dah lempang budak tu. Siapa? Tok, kalau saya pagi ni, oi, dia horn kereta saya tu. Oh, terkejut saya. Si baik saya sabar. Hebat tu sabar. Oh, Tok, saya bangun pagi hari ni. Isteri saya tak masak apa pun, Tok. Tapi saya sabar. Sabar. Kahwin untuk bahagia, bukan untuk derita. Cantik. Dan derita bahagia itu adalah pilihan. Pilihan. Kalau kau pilih derita, deritalah. Kau pilih bahagia, bahagialah. Ada orang kahwin, suami gaji 2,000. Bahagia, cukup. Ada orang kahwin, suami gaji 10,000. Tak bahagia, tak cukup. Jadi bermakna, kebahagiaan itu bukan terletak pada duit. Terletak kepada hati. Sabar tu. Nak jaga makan tu. Sabar tu. Nak jaga makan tu. Sabar. Puasa je lah. Pasal makan ni mudah. Seronok kalau siapa yang amalkan puasa Khamis. Tanya Ina. Ina dia tak miss. Puasa Isnin Khamis. Wah, tak miss. Kemudian siapa yang belum ganti puasa tu kena ganti tau. Nanti kena bayar. Kena bayar. Fidyah. Jangan nak puasa tak lama dah. 23 Mac puasa. Ada berapa lagi lah? 50 hari lebih lagi. Tak lama dah. Siapa yang belum ganti? Kena ganti tu. Nanti jadi apa-apa. Maka tak sempat ganti. Ya, Alhamdulillah. Masih mendapat ujian dari Allah. Maknanya Allah masih sayangkan kita. Amin. Ujian ni banyak. Banyak ujian daripada Allah. Bangun-bangun pagi, Allah, sakitnya badan hari ini. Susahnya nak solat tahajud. Tapi pergi juga. Ujian. Malaikat kata tidurlah. Pergi juga. Kita pun syuhada. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlepas satu rantai. Allah malasnya nak ambil wudu. Pergi juga ambil wudu. Paksa diri. Ambil wudu. Alhamdulillah. Terlepas lagi rantai kedua. Allah malasnya nak solat tahajud 2 rakaat. Pergi solat juga. Maka terlepaslah 3 rantai syaitan. Syaitan. Jadi sabar di situ ialah sabar. Berhadapan dengan ujian, menyusahkan kita untuk kita tahajud. Step-step sabar dah di situ. Sabar. Sabar. Kena sabar. Berusaha. Sabar bukan duduk saja. Bukan. Sabar bukan tak buat apa-apa. Bukan. Sabar ni kena buat sesuatu. Ya Fakri. Fakri Pilar. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kau ada day hari ini. Sabar itu seumpama sepohon pokok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena sabar. Sabar untuk beribadah. Itulah kesabaran yang paling agung. Bukan kata sabar gaji tak banyak. Itu pun dah okey dah. Sabarlah sayangku. Beritahu kepada isteri. Yang bulan ni kita teruk sikit lah. Nampaknya bayar hutang banyak. Gaji kita lebih 1,000 je daripada 3,000. So sabarlah ya. Saya sabar bang. Tak ada masalah. Macam tu lah isteri yang boleh menceriakan suami. Benar tu Haji. Thank you. Sabar ni sebenarnya untuk beribadah. Sabar beribadah. Lawan syaitan. Kena sabar. Sabar bangun solat tahajud. Di kala masa orang lain sedang tidur, kita sabar bangun, korbankan tidur kita kerana Allah dan kita solat tahajud. Itu orang sabar. Ni tak sabar. Sabar kenapa? Aku makan sikit je kerana sabar. Aku takut gemuk. Alahai, kau sabar pasal dunia, bro. Kau sabar pasal dunia. Kecil sangatlah. Kenapa kau pakai Azia? Patutnya gaji kau ni kau boleh pakai Honda. Alah, aku sabar je lah. Yalah, sabar juga. Tapi sabar dunia. Kita nak sabar akhirat ni. Sabar akhirat.
Itu yang paling penting. Orang yang tak sabar akhirat, orang yang sombong. Sombong orang yang tak sabar akhirat. Apa tu tak sabar akhirat? Apa makna tak sabar akhirat? Tak sabar akhirat maknanya orang malas solat. 5 waktu pun malas. Allahu Akbar. Sunat pun malas. Sekarang waktu duha. Siapa belum solat duha? Sempat lagi ni. Ya, sabar. Teruskan. Push. Lawan syaitan. Solat sunat duha walaupun 2 rakaat. Itu baru sabar. Sabar itu berkesan untuk akhirat. Bukan saya sabar tu tak naik pangkat pun tak apalah, saya kerja di sini. Sebab apa saya sabar? Itu dunia. Kau sabar untuk dunia. Kita nak sabar untuk akhirat. Oh, sabar. Oh, saya baru berselawat 700 kali. 300 lagi cukup 1000. Aku kena cukupkan 1000 selawat pagi ni. Kena hari ni kena cukupkan 1000. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Biar cukup 1000. Cukup 1000. Baru sabar. Ini. Alah, dah banyak dah. 700 dah. Besok dah pula. Itu orang tak sabar tu. Tak sabar dalam soal beribadat. Ramai orang tak sabar dalam soal ibadat. Begitu juga beristighfar. Oh, niat di hati dah cantik dah. Hari ni bangun nak istighfar. Astagfirullah. 1000 kali. Baru 100. Alah, malasnya. 900 lagi. Tak apalah, buat besok pula. Tak sabar lah tu. Tak sabar, bro. Saudah. Assalamualaikum, tu. Selamat pagi. Morning. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saudah, terima kasih. Sabar dalam beribadah. Puasa Isnin Khamis. Allah, letih tu. Letih. Puasa Isnin Khamis. Sabar. Lawan. Tak sahur tu. Tak sahur. Lawan. Puasa juga. Itu sabar. Mengalahkan syaitan. Allahu Akbar. Yang peliknya tu, pencurilah banyak sabar untuk mendapat hajatnya. Itulah. Kita mencuri masuk Allah. Allah bagi 24 jam. Dia suruh isi dengan solat. Dia suruh isi dengan zikir. Dia suruh isi baca Quran. Dia suruh isi istighfar. Dia suruh isi dengan tahajud. Dia suruh isi dengan duha. Dia suruh isi dengan qabliyah ba'diyah. Tapi kau buat apa dengan masa 24 jam? Makan, tidur. Itu je lah. Kerja. Tengok wayang. Hobi. Allahu Akbar. Kau curi masuk Allah bagi kepada kau. Na'udzubillah min zalik. Letih. Baru nak dengar Tok Haji ceramah. Banyak pula call masuk. Wah, Dali. Sambung call tu. Allahu Akbar. Betul tu. Look. Sabar itu ialah sabar dalam soal ibadah. Itu yang lebih arda. Bukan sabar. Kau berniaga macam mana? Aku letih lah berniaga. Jual berniaga pun tak laku. Alah, kau sabar je lah. Rezeki kan daripada Allah. Oh, itu perkara kecil je. Kau kena tanya dia. Kau berniaga macam mana? Yalah, kau buka pukul berapa? Aku buka pukul 6. Tutup pukul apa? Tutup pukul 12. Habis tu, kau solat maghrib bila? Tak solat lah. Isya pun tak solat. Itulah yang dia katakan tak sabar. Tak sabar lah tu. Tak sabar dalam soal ibadah. Engkau bulldoze. Soal ibadah. Allahu Akbar. Ya, susah so. Assalamualaikum, tu. Waalaikumsalam. Nak laku macam mana? Allah marah. Susah. Allah marah. Rezeki milik Allah. Tapi kau tak menghadap dia. Kau nak duit. Kau nak pinjam bank. Tapi kau tak nak pergi ke bank. Kau tak nak bagi apa-apa kat bank. Tapi kau bank bagilah duit. Bank boleh bagi ke duit macam tu? Tak. Dia nak particulars kau. Dia nak tu nanti. Kau kena submit. Macam tu juga. Kita dengan Allah. Ya Allah, bagilah rezeki. Habis tu apa kau buat? Solat kau buat tak? Habis tu? Ini yang susah ni. Tak sabar. Berniaga jangan merungut. Pendek rezeki, amin. No, Liza. Betul lah sangat sekali. Jadi sabar dalam mengejar. Ini solat Jumaat ni. Bagi sang laki-laki. Sang laki-laki kena solat Jumaat. Kalau kau tak solat Jumaat, bila lagi kau nak solat Jumaat? Tak apa tu, minggu depan ada. Siapa kata kau boleh sampai minggu depan? Kalau tak sampai minggu depan, habislah kau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya muda lagi tu. Buah kelapa yang kecil pun gugur. Gugur tu. Ya, Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang silap. You tak sabar dalam soal ibadah. Susahnya nak pergi masjid. Susahnya. Sedangkan itu rumah Allah. Ibadah ni rumah Allah yang terbaik. Kau tak nak pergi rumah Allah. Tapi kau nak rezeki Allah. Allahu Akbar, zalim yang kau. Sombong yang kau. Kau nak rezeki dengan Allah. Tapi kau tak nak pijak rumah Allah. Kau ni orang zalim. Si manusia apa kau ni? Tak malu kepada Allah ke? Tak malu kepada malaikat ke? Allahu Akbar. Kau nak rezeki daripada dia. Kau nak harta daripada dia. Kau nak kebahagiaan daripada dia. Kau nak sehat daripada dia. Tapi rumah dia kau tak nak pijak pun.
Ibu kita, bapa kita sendiri pun, kalau anak durhaka tak nak pijak rumah, ayam, tai ayam pun tak nak bagi. Tai ayam. Tapi Allah ni pemurah. Orang tak solat pun dia bagi juga. Itu dia panggil istidraj. Bagi dalam keadaan nak melaknatkan kita lagi. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Sebab itu ada orang kata, tengok aku tak solat, aku open hair, tapi aku tengok pergi umrah, aku rezeki banyak. Allahu Akbar. Dia tu sudah istidraj, sedang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam berusaha kita menjejak kaki ke masjid. Sabar, wahai laki-laki. Atuk pun laki-laki lah. Pergi pijak masjid, pergi awal. Kalau nak minta derma, nak minta bantuan, kalau kerajaan kata okey, pergilah berhimpun di masjid, pukul 12 akan dibahagi 1,000 seorang. Pukul 8 pagi dah pergi dah ke masjid. Sebab apa? Sebab nampak 1,000. Sedangkan kita pergi masjid, dapat pahala lebih besar, lebih banyak. Sebab apa? Sebab tak nampak. Sebab tak sabar. Tak sabar untuk melihat pahala di syurga nanti. Sebab tak sabar untuk melihat pahala dalam alam barzah nanti. Pahala tak nampak di dunia, tapi simptomnya boleh nampak. Boleh nampak. Nak rezeki dengan isteri dan anak-anak, perlu ada kasih sayang. Amin. Ada 4 petua. Bagi orang yang berniaga khususnya ada 4 petua. Atuk nak kongsi 4 petua. 4 petua. InsyaAllah kau tidak akan bankrupt. Bisnes kau akan laju saja. 4 petua. Gini kita kongsi. Petua yang pertama, solat wajib jangan tinggal. Dan solat sunat itu bonus. Solat wajib 5 waktu jangan tinggal, tepat pada waktunya. Dan solat sunat itu bonus. Seperti duha, qabliyah ba'diyah, seperti tahajud. Kita kena buat. Syarat yang pertama. Yang kedua, mesti sayang ibu bapa. Telefon ibu bapa every day. Telefon, sayang ibu bapa. Kalau dah ibu bapa dah tak ada, sedekahkan Al-Fatihah, sedekahkan ayat Al-Quran, sedekahkan zikir kepada ibu bapa. Yang kedua, jauh sekali daripada berkelahi dengan adik-beradik, sedekahkan kepada mereka. Amalan yang kedua. Yang ketiga, sayangi isteri. Jangan duk gata nak kahwin 2, 3. Bila duit banyak, gata nak kahwin 3, 4. Cukuplah sayangi isteri yang satu itu. Buat sebagaimana Rasulullah sayangnya pada Khadijah. Berjaya, cemerlang sehingga wafat Khadijah. Sayangnya Rasulullah pada Khadijah. Amalkan. Jadi kalau kau nak kahwin lebih daripada satu, tunggu isteri pertama kau meninggal, kau kahwinlah. 3. Dan yang keempat, apabila duit banyak, maka keluarkanlah zakat dan keluarkan zakat. Keluarkanlah zakat dan keluarkanlah sedekah. 4 syarat bagi orang yang nak kaya. 4 syarat bagi orang yang kaya tak nak bankrupt. 4 syarat bagi orang yang sedang ada pendapatan nak bahagia supaya tidak terbahagia. 4 syarat ini penting. Semua berguna 4 syarat ini. InsyaAllah atuk juga amal 4 syarat ni. 4 syarat ni. 4 syarat ni adalah syarat asas. Syarat asas untuk kita membina sebagai insan keluarga, supaya kita ini jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita supaya tidak dibakar oleh api neraka. Amin. Amin. Ini itulah penting kepada kita. Jadi cukup dalam hari ini. Pendek saja sebab kita sedang menunggu untuk pergi solat Jumaat. Jadi kita bacalah surah Al-Fatihah hari ini. Dan kita sedekahkan kepada Rasulullah SAW, ahli dan keluarga sahabat baginda. Kita sedekah kepada semua rasul-rasul, 25 rasul, semua nabi-nabi, 140,000 nabi, dan sehingga Nabi Adam, toki kita. Dan kita sedekahkan pahala Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita, pada diri kita, kawan-kawan, sahabat, anak-anak, isteri, suami, rakan-rakan quote of the day bersama dengan tu. Semoga disumbangkan pahala sedekah kepada mereka semua, dan kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup dan yang telah mati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih tu. Dengan tafsirah pagi Jumaat. Mantap mendapat rahmat Allah. Amin Wan. Dan akhirnya, atuk nak pesanlah pada diri atuk juga kepada anda semua. Apabila membaca
Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan apabila kita baca siratal lazina an'amta alaihim. Siratal lazina an'amta alaihim. Dalam hati kita, sebab siratal lazina an'amta alaihim ni, tunjuklah kami seperti mana kau telah tunjukkan orang-orang yang terdahulu, seperti Rasulullah, para nabi, para ulama, para anbiya, para sahabat, para pejuang, para syuhada. Itulah tempat yang kita minta. Jadi dalam hati kita, masa kita minta, kita minta siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya kita minta. Minta itu sehingga kita berjumpa dengan Rasulullah dan kita berjumpa dengan Allah SWT di syurga nanti. Tinggi ayat ni. Al-Fatihah ni banyak lagi kita boleh ulas, kita boleh kongsi untuk di masa yang hadapan. Dan kita mesti berpegang kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah ya Allah kami sembah dan padamulah kami yang pertolongan. Jadi bagi siapa yang dimarah oleh suami apa semua, tak payah minta tolong, tak payah. Pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah baca dah mendalim dah. Supaya kita mendapat bimbingan, pertolongan daripada Allah SWT. Sesulit mana hidup kita, bacalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami pertolongan. Tak ada, pada Allah kita minta pertolongan. Tidak ada pada lain lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.